Baik, pagi ni kita nak tengok, kita nak sambung modul 5, rekaan identiti korporat dengan periklanan. Cumanya di dalam bab ni, dia lebih kepada identiti korporat dahulu, kemudian baru kita akan melihat kepada periklanan. Untuk pagi ni kita nak tengok rekaan identiti korporat. Identiti korporat ni kalau minggu lepas dia sumber utama dia logo lah. Daripada logo kita akan kembangkan dia punya skema warna, rekaan motif kepada elemen-elemen identiti korporat yang lain. So kalau kamu boleh lihat pada skrin saya sekarang ni, rekaan identiti korporat tu dia ada dalam penghasilan identiti korporat, logo tu dia jadi rujukan utama. Kemudian rujukan utama tu kita dah buat pilihan terutamanya pada elemen warna dan rupa ilustrasi untuk motif dalam identiti korporat. Selain itu, muka type ni teks lah yang digunakan juga dapat membantu dalam pemilihan tipografi yang seragam. Okey, kamu boleh tengok pada modul yang saya ada attach sebelum ni. Kita ambil contoh perusahaan bakery. Okey, dalam bakery tu dia ada business card, dia ada letterhead, t-shirt, kemudian dia ada packaging lah. Kemudian dia ada rekaan label. Okay, untuk kita punya pameran nanti, kita akan buat rekaan label. Kemudian packaging pun kita akan buat. Itu dua daripada 4 ataupun 5 lah untuk identiti korporat untuk pameran nanti. Kalau kamu lihat dekat sini, dia ada contoh. Saya dah sertakan sekali contoh kad penjagaan daripada logo tu juga kita kena letak dalam business card. Dalam letterhead pun kita akan letak logo, sebabnya logo ni adalah dia punya komponen terpenting lah untuk identiti korporat. So dia ada kad penjagaan, business card, letterhead, kemudian kita ada ni rekaan t-shirt, kemudian packaging, pembungkusan kertas, rekaan label botol, kemudian apron. Right? Sebab apa kita pakai apron? Sebab dia ikut kepada dia punya penjagaan dia. So penjagaan ni penjagaan bakery, so dia ada apron. Okay, seterusnya kita nak melihat kepada periklanan. Kalau kamu lihat pada modul 5.2 ni, standard pembelajaran dia dari 5.2.1 hingga 5.2.4. Yang mana yang ini semua adalah fundamental kepada kita punya projek lah. So 5.2.1 ni kamu kena tahu periklanan tu apa. Kemudian seterusnya kita nak menjelaskan kepentingan periklanan ni. Seterusnya kita nak buat perbezaan periklanan dari segi media cetak ataupun media elektronik. Okey, yang seterusnya adalah kita nak menyesuaikan periklanan tu bahan promosi yang kita nak gunakan dalam periklanan. So ada beberapa bahan promosi yang kita akan gunakan dalam periklanan. Contohnya yang pertama gegantung, kain rentang, risalah, poster dan iklan interaktif. Okay, kalau kamu lihat yang terakhir ni sekali, baru kita akan menghasilkan reka bentuk. Maksudnya kita kena tahu dulu kita punya bahan promosi apa yang kita nak pakai, kemudian 5.2.5 tu baru kita nak buat design dia. Okey. 5.2.5, 5.2.6. So kalau kamu lihat ni tempoh dia 28 jam. Untuk teori dia mungkin dalam 2 hingga ke 4 jam saja. Okey, kita nak tengok periklanan tu apa sebenarnya. Dia ada banyak maksud. Kalau kamu lihat yang pertama ni,
dalam Dewan Bahasa dan Pustaka dia kata periklanan tu bentuk pesanan tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui media pencetakan maupun elektronik. Okey. Kalau George Rodman ni dia cakap pula komunikasi melalui media yang dibayar oleh syarikat, organisasi dan individu-individu yang menggunakan iklan. Itu maksud dia. So, kalau yang seterusnya periklanan ni dia tujuannya mempromosi, memperkenal dan meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk perkhidmatan ataupun idea. Okey, yang last sekali bentuk komunikasi yang bukan personal yang digunakan oleh penaja untuk memaklumkan kepada bakal pembeli. Okey. So semua ni dia kita boleh rumuskan periklanan ni adalah satu promosi. Okey, satu promosi yang tujuannya untuk nak memaklumkan kepada pembeli dan seterusnya nak melariskan produk. Yang satu media cetak, satu lagi media elektronik. Media cetak ni yang maujud lah, yang kita boleh pegang, kita boleh tengok dan dia tu contoh yang paling mudah macam banner, kain rentang, billboard. Kalau elektronik pula dia iklan macam di Facebook, di YouTube. So kita nak lihat kepada kepentingan reka bentuk periklanan. Apa sebenarnya periklanan ni dapat melakukan untuk penjagaan ataupun perkhidmatan kita. Peniaga menggunakan iklan untuk memperkenalkan dan melariskan produk ataupun perkhidmatan. Dia ada banyak cara untuk mempengaruhi pengguna supaya pengguna tu dapat membeli dan mendapatkan perkhidmatan yang kita tawarkan. Biasanya iklan yang menarik akan mempengaruhi pengguna untuk membeli dan mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, dekat sini kita sebagai pengguna harus bijaklah kalau produk tu ada banyak. Ada banyak jenis. Satu contoh produk ada banyak jenis. Contohnya kita ambil macam kita nak beli susu. Ada banyak jenis susu tapi kita dah biasa beli susu, contohnya susu brand X ni. So kita belilah brand X ni. So brand Y tu kita tak belilah. Tiba-tiba brand Y tu dia ada promosi murah sikit. So kita trigger dengan brand Y tu, jadi kita cuba beli. Walhal kita dah biasa dengan brand X ni. Okay. Alright, seterusnya kita nak tengok secara detail kepentingan reka bentuk pengiklanan. Yang pertama, dapat menyampaikan maklumat dan penerangan dengan mudah dan jelas kepada pengguna. Kedua, membolehkan pengguna membuat perbandingan tentang sesuatu barangan dan perkhidmatan. Tengok saya dah highlight kat sini. Yang pertama kita nak beri penerangan. Yang kedua kita nak buat perbandingan. Yang ketiga adalah kita nak bagi gambaran tentang kualiti produk. Kita nak bagi penerangan yang pertama, yang kedua kita nak buat perbandingan, yang ketiga kita nak beri gambaran. So gambaran ni dalam bentuk visual lah. Bila dalam bentuk visual, kita nak kena ubah daripada penerangan dalam bentuk teks tu, kita nak jadikan dia dalam bentuk visual supaya orang tengok ni dia tak payah banyak sangat nak membaca. Dia tengok dia tahu benda tu sedap. Dia tengok dia tahu benda tu ada kualiti. Seterusnya, yang keempat, bila dah kita bagi gambaran, kemudian kita nak mempengaruhi lah. Dari segi daya tarikan tu, supaya benda tu orang tahu. Dari segi kesan visual tu, dia dah tahu benda tu sedap. Dia dah tahu benda tu macam ada kualiti. Alright, inilah tugas kita sebagai seorang pereka grafik. Kita nak
transformkan dalam bentuk teks tu kepada visual supaya dia dapat bagi satu impak yang dapat mempengaruhi pengguna. Okey. Baik, yang kelima adalah dengan menggunakan periklanan ni, dia dapat mendekatkan pengguna dengan produk melalui perkhidmatan penggunaan reka bentuk iklan yang sama dalam pelbagai media dan platform.